الأمين نبينا محمد صلى الله على آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pagi ni kita malam ini kita bersambung lagi dalam siri tadabbur surah Al-Baqarah. Yang mana pertama sekalinya saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada penyampaian pada malam ini, sebab saya sebenarnya agak kurang sihat, rasa macam sejuk semacam, and walaupun bilik ni dah tutup kipas, dah tutup aircon, Allah uji sikit lah dengan nikmat kesihatan tu, dan insyaAllah kita cubalah sedaya yang mungkin untuk kita kupas beberapa ayat yang berkaitan dengan topik yang sangat-sangat fresh pada malam ini, dan kita tengok selama mana kita mampu. InsyaAllah doakan semoga kesihatan saya bertambah baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sahabat-sahabat semua, pada malam ini kita qadarullah kita akan menyentuh ayat yang sangat simbolik dengan peristiwa haji yang baru sahaja berakhir hari Nafar Thani ataupun orang yang buat manasikil hajj pada hari ini pada waktu Malaysia dan pada waktu Arab Saudi semalam. Alhamdulillah, kita doakan semoga para jemaah haji sekalian yang pergi ke sana dapat pulang dengan selamat. Mungkin ada juga sahabat-sahabat kita dalam ni yang berjaya ataupun telah menjadi tetamu Allah di sana. Syukur alhamdulillah. Haji ni satu peristiwa yang sangat signifikan, peristiwa yang mengundang kita untuk kita bermuhasabah dengan apa yang berlaku daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disuhurkan syariat ini ketika zaman Nabi kita Ibrahim alaihissalam, ketika Allah berfirman wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Serulah manusia untuk datang menunaikan haji. Allah akan sampaikan suara-suara kamu tu daripada ke seluruh pelosok dunia, dan manusia akan datang daripada segenap ceruk. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui. Maksud diketahui ini diketahui daripada zaman jahiliah lagi. Sebab syariat haji ini dia telah berlangsung berterusan daripada zaman Nabi Ibrahim di Makkah sampai ke zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia telah diubah ataupun dirosakkan oleh masyarakat musyrikin jahiliyah ketika itu, maka Allah mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyucikan ibadah mulia ini daripada perkara-perkara khurafat, daripada perkara-perkara syirik, daripada perkara-perkara bid'ah dan seumpamanya dilakukan oleh para musyrikin Quraisy di Makkah ketika itu. Jadi mereka semua tahu bahawa bulan-bulan haji ini bermula daripada Syawal, kemudian Zulqa'dah, kemudian 10 daripada Zulhijjah. Ini adalah 3 ataupun kita kata 2 bulan 10 hari bulan-bulan haji. Jadi kalau kita nak pergi menunaikan haji, kita boleh bertolak seawal bulan Syawal. So kalau kita datang bulan Syawal dan kita buat umrah, maka kita boleh melakukan haji tamattu'. Sekiranya kita melakukan umrah pada bulan Ramadan, kemudian kita datang pada bulan-bulan haji ni untuk menunaikan haji, maka umrah tersebut tidak dikira sebagai salah satu daripada amalan haji, baik tamattu' ataupun qiran. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang telah mewajibkan kepada dirinya untuk berihram pada bulan-bulan haji. Maksud bila kata berihram ni untuk menunaikan haji lah, maksudnya bila kita telah start je amalan haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan wa umrah, kan? Ataupun niat-niat yang kita semua dah tahu,
maka Allah kata bermulalah fala rafath, bermulalah larangan-larangan yang sangat penting, pantang larang yang kita kena ambil berat masa kita melakukan amalan haji. La rafath, rafath ni maksudnya dalam konteks ayat ni dia membawa kepada pelbagai beberapa makna. Yang pertama, rafath ni adalah jima'. Maksudnya kalau suami isteri pergi menunaikan haji, maka mereka tidak boleh untuk melakukan hubungan suami isteri apabila mereka telah mulanya ihram sampailah mereka telah selesai tahallul yang kedua. Rafath juga bermaksud al-fuhsyu fil kalam, maksudnya kata-kata yang tak elok. So kalau kata kita telah masuk kepada bulan haji, maka kita kena menahan diri kita daripada syahwat, menahan diri kita daripada mengucapkan kata-kata yang tak baik. Ini mengingatkan kita kepada ibadah bulan Ramadan, yang mana ibadah bulan Ramadan ini juga dia menuntut kepada kita untuk menahan diri. So kita menahan diri daripada syahwat, kita menahan diri daripada lapar dahaga, kita menahan diri daripada kata-kata ataupun perbuatan yang tak elok. So sepatutnya bila kita telah dilatih ataupun ditarbiyah oleh bulan Ramadan, seharusnya ketika kita datang untuk melakukan haji, kita telah mampu untuk nak menahan diri kita daripada melakukan ataupun mengucapkan kata-kata yang tak elok, kan? Bukan hanya sampai kita dah habis, sampai kita dah tahallul, kita dah free daripada ihram, tetapi jadikanlah itu sebagai medan kita bertaubat dan kemudian kita ubah diri kita ke arah yang lebih baik. Fala rafath wala fusuq. Fusuq ni maksudnya adalah daripada makna asal, dia keluar daripada batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, yakni bila kita melakukan perkara-perkara haram, maksudnya kita telah tergelincir, kita telah melencong daripada hududullah. So ini maksud asal kepada kalimah fusuq. So dia boleh membawa maksud any kind of maksiat, dan sudah tentunya maksiat yang kita lakukan ketika kita berihram, kita sedang datang menyahut lambaian Allah, maka itu lebih besar jenayahnya, besar dosanya yang kita lakukan sekiranya kita ambil mudah soal ini. Wala jidala fil hajj, dan jangan kita masa kita melakukan haji ni kita sebat, sibuk nak jidal ni maksudnya kita debat ni ada yang baik, ada yang tak baik. Tapi bila kita lakukan haji ni, kalau kita ni memang karakter kita ni suka duk tembak orang, karakter kita ni selalu duk provoke orang, karakter kita duk sindir orang ke, karakter kita ni suka duk bergaduh dengan orang, berdebat dengan orang, sepatutnya masa kita haji ni kita belajar untuk nak tahan. Bukan bererti kita kena berhenti daripada an-nahyu 'anil munkar, tetapi kita dalam bab ini iblis selalu dia akan ada satu garis halus yang membuatkan kita rasa benda tu betul, tetapi ada kalanya dia tergelincir daripada apa yang sepatutnya kita lakukan. Belajar untuk nak tutup mulut masa kita melakukan haji. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah benda-benda yang baik ataupun dia berdiam sahaja. Dan ini juga perintah daripada Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'aka yawma waladathu ummuh. Siapa yang melakukan haji ikhlas kerana Allah Azza wa Jal, falam yarfuth, dan dia tidak kata benda-benda yang tak elok, dia tidak langgar, walam yafsuq, dia tidak buat maksiat, kan, terlencong kepada maksiat, maka raja'a ka yaum waladathu ummuh, maka dia akan kembali semula seperti mana dia dilahirkan ketika dia dilahirkan oleh ibu dia. Maksudnya bersih daripada dosa besar, bersih daripada dosa kecil. Kita pun tahu yang dosa besar ni hanya diampunkan oleh Allah melalui taubat. Manakala fadilat-fadilat pengampunan yang seringkali kita baca dalam hadis-hadis, kelebihan-kelebihan amalan tentu boleh memadamkan dosa-dosa kita sebelum, boleh kata hampir kesemuanya berkaitan dengan dosa-dosa kecil, sebab dosa besar hanya diampunkan oleh Allah melalui taubat. Cuma di dalam bab haji ini, sekiranya kita betul-betul menjaga diri kita, kita tidak melakukan rafath, kita tidak melakukan fusuk, maka
usaha kita itu, yang kita tahu bukan mudah untuk nak menahan diri ini, usaha kita ini akan dianggap sebagai usaha kita untuk bertaubat kepada Allah. Sebab haji ni tuan-tuan dan puan-puan, dia memang betul-betul menguji kesabaran kita, menguji banyak benda. Ya, walaupun kita tahu masa kita melakukan haji ni, manusia ni datang berduyun-duyun daripada seluruh dunia, berjuta-juta yang datang. Bila mereka datang ni, setiap daripada negara mereka ada budayanya, ada kepalanya, ada karakternya, cara yang tersendiri, dan kita tak biasa dengan perbezaan itu. Ramai daripada kita yang tak biasa, ramai daripada kita yang seolah-olah baru keluar daripada kampung, dan bila tengok jemaah-jemaah lain, dia akan diuji. Sama ujian itu dia tak dapat bersabar dengan kerenah para hujaj yang lain. Misal kata ada negara-negara yang para jemaah dia agak lebih kasar. Kita pula orang-orang Asia, Asia Tenggara ni khususnya, kita lebih lemah lembut. So bila kita lebih lemah lembut, ada kali kita meletup juga, dan kita pun kadang dengar kawan-kawan kita jemaah haji yang duk mencarut masa kita melakukan haji, and tak dapat nak tahan. Dan ada yang pergi haji pun dia selamba je merokok, rokok di Arafah, rokok di Mina, rokok seolah-olah macam dia tak berusaha, tak mahu usaha untuk nak tinggalkan benda yang tak elok itu. Kita khawatir perbuatan tersebut termasuk dalam melanggar maksiat, melanggar perintah Allah dengan sengaja, termasuk dalam fusuk, yang kita khawatir dia akan menjejaskan pahala kita dan usaha kita untuk menyempurnakan ibadah haji kita. Dan saya sendiri pun alhamdulillah Allah bagi nikmat tu untuk nak pergi haji beberapa kali. Dan sebab saya dulu belajar dekat Madinah, kemudian saya pergi belajar dekat Riyadh, peluang tu alhamdulillah Allah bagi banyak. So ada macam-macam pengalaman yang kita lalui, khususnya saya setiap tahun tu pergi tu dengan variety yang berbeza. Setakat ni lah saya belum pernah pergi dengan jemaah Malaysia lagi. Daripada baik masa saya belajar tu ataupun sekarang tu, tak pernah lagi. Bukan apa, tapi sebab masa saya belajar dekat Madinah dulu, awal-awal tahun tu saya baik dengan sahabat Saudi saya daripada Madinah. So saya pergi haji dengan dia. Tahun kedua tu saya dah kenal dengan sahabat Dagestan saya, dan saya pergi dengan dia orang naik lori, kena kejar polis dan sebagainya. Tahun yang lain pula lain pengalaman. So dulu ni bila kita pergi tu bawa kemah camping, kena rampas polis, lepas tu duduk tepi-tepi jalan. So masa tu Masya Allah, macam-macam kita dengar, sampai kan kita rasa macam pelik, tergamak. Ada orang pergi haji, dia masih lagi duk buat maksiat, duk cari-cari kemaksiatan. Dan saya pergi tu ada satu negara tu, kemah dia agak besar, tapi dalam tu dia orang tidur sekali lelaki dengan perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Lepas tu bila kita tidur dekat-dekat situ, malam-malam tu ataupun kadang-kadang tu adalah perempuan dia nak buka baju, dia datang depan kemah kita, dia buka baju depan kemah kita. Kita pun astagfirullah. Kan macam tak tahulah sengaja ke ataupun bagi dia tak ada apa ke. Lepas tu kita dengar juga ada jemaah-jemaah yang daripada luar negara lah, dia orang datang, kemudian dijumpa perempuan-perempuan tu, dia cuba mengorat. Kita faham lah bahasa orang kata rojak, bahasa Arab ni. Kita nak tidur malam tu sunyi je, dengar orang cakap, kita dalam kemah, bukan sengaja nak dengar, terdengar. Dan untuk minta ada khidmat-khidmat special ke, ada yang kita ada urut-urut ke, sampai kan si dengar tu subhanallah, katakan dia pun ni susah-susah datang haji, tapi tahun ni ujian yang berapa hari ni pun tak boleh nak tahan, tak boleh nak lepas kan, sampai kita rasa macam Masya Allah, dia ni penat-penat ni apa sebenarnya dia nak? Dia nak pahala tapi begini ke? Bukan begitu caranya. Dan kadang bila pergi kat jemaah Malaysia, ada yang ada yang sampai pergi dalam kemah tu, duk ngumpat sana sini, duk kutuk orang sana, duk maki hamun lah, macam-macam kita dengar kan. Ini semua satu kata kejahilan lah, yang kita tak tahu betapa bernilainya kita datang tu, Allah panggil kita untuk nak menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima ni, tapi kita sia-siakan. So macam mana kita nak dapat pahala, kita boleh dapat haji yang mabrur, haji yang insya-Allah pulang seperti mana kita bersih
Dan bila lagi kita nak bersih dalam keadaan bersih, tak ada dosa besar, tak ada dosa kecil, kita start fresh balik. So ini ujian daripada kita melakukan ibadah haji. So siapa yang melakukan haji, maka dia kena pergi untuk nak menunaikan manasik, dan perbanyakkan amalan-amalan taat, perbanyakkan zikir, ambil peluang ini untuk apa yang boleh menggembirakan Allah Azza wa Jalla, mencapai keridaan Allah. Ya Allah dah bagi peluang, dan masa saya pergi dengan sahabat saya di Madinah tu, subhanallah, saya belajar banyak daripada dia, dan betapa dia ni jaga mulut dia betul-betul lah masa dia pergi haji. Saya ingat even kalau kan masa tu polis berkasar pun, dia tak akan argue kan, dia akan cuba cakap, dia akan cuba explain, tapi kalau kata kena juga, dia akan diam kan. Dia akan kata fala rafath wala fusuq, jangan, ayat yang tadi itulah. Dan bila kadang-kadang orang tolak, orang buat perangai macam-macam, kasar ke apa ke, dia akan senyum. Saya kata Masya Allah, ini orang biasa, yang mana dia bukanlah orang yang dalam belajar agama dia, tapi dia beramal dengan apa yang dia tahu. So inilah yang kita cuba untuk nak praktiskan. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa sahaja yang kamu lakukan daripada kebaikan itu, Allah tahu, dan Allah akan ganjarinya pada hari kiamat, dan tidak akan berkurangan sedikit pun pahala ataupun amalan kamu. Macam mana yang Allah kata dalam surah Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang membuat satu amalan kebaikan walaupun sebesar zarah, yang very 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 small, Allah akan nampak, Allah akan tahu. Maka gunakanlah peluang ini untuk merebut fadilat pada bulan haji. Watazawwadu ni maksudnya tambahlah lagi bekalan kita, dan bekalan yang mana kita sangat perlukan ketika mana kita telah pergi meninggalkan dunia ini. Dan haji ini dia menuntut kita untuk kita belajar mengingati akhirat. Tengok masa kita pergi ke Arafah. Masa kita pergi Arafah, masa kita berihram, baik orang tu kaya, baik orang tu apa jawatan sekalipun, baju dia sama aja. Orang tu miskin, orang tu kaya, ke orang tu siapa sekalipun, raja ke apa ke, dia akan pakai ihram yang sama. Apatah lagi nanti kalau kita ingatlah dekat mahsyar kelak, manusia semua akan bertelanjang sampai Nabi bagi tahu pada hari tersebut terlalu dahsyat sampai manusia ni dia akan lupa daripada apa yang berlaku di sekitarnya. Dia tak ingat sesiapa pun masa tu melainkan diri sendiri. Kita berkumpul bermahsyar di padang Arafah, mini perhimpunan yang kita semua duduk di sana untuk nak bermunajat, untuk nak berzikir, untuk nak berdoa kepada Allah. Tambah kebaikan. Apa kebaikan yang kita boleh lakukan, kita tambah supaya menjadi tuaian kita pada hari kiamat kelak. Apa yang kita ada di dunia ini tak akan mampu kita bawa sehingga ke akhir kelak, melainkan apa yang Nabi SAW bagi tahu, 3 amalan sahaja: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan juga doa daripada anak yang saleh. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Apa yang paling baik sekali, kebaikan yang banyak kita kena tambah, kita kena cuba untuk lakukan adalah untuk dapat benefit daripada hari akhirat adalah taqwa kepada Allah. Taqwa kepada Allah ni yang membuatkan kita akan ibadah kepada Allah, kita akan iltizam dengan hukum hakam syariatnya. Tengok masa kita pergi haji, kita ni akan cubalah sedaya upaya tu untuk nak rebut solat di Masjidil Haram, solat di Masjidil Nabawi kan. Kita pun tahu ganjaran solat di Masjidil Haram 100,000 kali ganda, ganjaran solat di Masjid Nabawi 27 kali ganda. Kita cuba masa tu kita lupakan dunia, kita lupakan segalanya, tapi bila kita balik, kita nak solat di masjid pun sangat-sangat susah. Nak berjemaah pun, walaupun kita ada kawan-kawan kat sebelah pun, sangatlah susah untuk nak kita buat. Dan di mana pengajaran yang kita boleh dapat daripada amalan haji? Sedangkan bayangkan kalau kata solat dekat Masjidil Haram tu 100,000 kali ganda, Allah nak bagi salat fajar kita, salat fajar 2 rakaat sebelum selepas daripada azan subuh.
Allah nak bagi khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan besarnya fadilat tersebut. Dan orang yang boleh jaga solat nawafil, macam dalam hadis riwayat Abi Daud, boleh jaga 4 rakaat sunat sebelum zuhur, 4 rakaat sunat selepas daripada zuhur, Nabi kata haramahullahu minan nar, Allah akan haramkan diri dia daripada api neraka. Kita tak mau ke fadilat-fadilat ni. Dan yang kita nampak Masjidil Haram, kita nampak Masjidil Nabawi, yang mana ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita boleh buat anywhere, kita boleh buat anytime, yang semua orang ada ruang itu. Bukan perlu hanya pergi ke Mekah dan Madinah untuk nak salat jemaah, itu pun kita susah nak rebut. Macam mana kita nak merasakan ketakwaan itu ada dalam diri kita? Sedihlah kita balik daripada haji, ada orang buka balik tudung dia, ada orang dia kembali balik kepada sedia asal, yang mana kalau kata dia ada benda-benda tak baik, dia buat je macam seolah-olah dia tak pernah pergi haji, dia tak pernah menempa ataupun pengalaman yang sangat-sangat indah ini. Wattaquni ya ulil albab, Allah suruh wattaqun, takutlah kepada aku, sibukkanlah dirimu dengan beribadah kepada aku, dengan beriltizam dengan syariatku. Ya ulil albab, maksudnya orang-orang yang cerdik pandai, orang yang bijak sahaja dia akan dapat pengalaman, ibrah ataupun pengajaran daripada apa yang telah Allah perintahkan daripada amal ibadah dia. Kemudian Allah ingatkan kepada kita, Islam ini bukan satu agama yang suruh meninggalkan dunia secara total. Dan Allah bagi kita untuk nak cari dunia, tapi carilah dunia itu yang tak melalaikan kita daripada akhirat, yang boleh kita gunakan dunia itu untuk membawa kita mendapat martabat yang lebih tinggi di akhirat kelak. Sebab itulah Nabi SAW, dan even dalam Quran sendiri pun Allah sebut wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu nak cari akhirat, carilah, jangan lupakan nasib kamu dekat dunia, dengan syarat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, buat baiklah kepada orang-orang yang buat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Begitu juga dalam kita melakukan haji, Allah nak ingatkan kepada kita yang kita still boleh mencari keduniaan, kita boleh berniaga, kita boleh di sebalik musim-musim ketaatan ni, tak ada masalah kalau kita ada urusan kerja, urusan perniagaan yang kita nak settle kan. Kalau sekarang ni kita nak settlekan secara online lah. Orang-orang Arab dulu pun dia ada pasar-pasar pada musim haji untuk nak berniaga. Para sahabat pun ada yang berniaga pada musim haji ni. Maka Allah turunkan ayat yang seterusnya, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafat fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tak ada halangan, tak ada dosa untuk kamu mencari rezeki Allah. Sama ada kamu ada kerja ataupun kamu nak berniaga, boleh kita nak berniaga kalau kita nak berurusan keduniaan ketika mana kita sedang melakukan haji. Bukanlah kita kena tutup pintu itu, menolak secara total. Yang penting kita tahu yang mana yang keutamaan, dan kita tahu batas-batasnya. Fa idza afattum, kalaulah kamu telah bergerak keluar daripada Arafat selepas daripada terbenamnya matahari pada hari ke-9 Zulhijjah, min Arafat, daripada tempat Arafat yang kita berwukuf di sana, lebih kurang 24 km daripada Masjidil Haram, dan berwukuf di Arafat ini merupakan salah satu daripada rukun asas Al-Hajju Arafah. Nabi pun bagi tahu haji itu Arafah. Kalau kita tak sempat buat Arafah, maka tak adalah haji kita. Dan waktu dia bermula daripada tergelincirnya matahari yang tegak di atas tengah hari itu pada hari ke-9 sampailah ke terbenamnya matahari. Kita kena ada di Arafah walaupun sebentar. Fadhkurullah, ingatlah kepada Allah dengan talbiyah wa tahlil, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Jangan kita lupa juga lepas kita keluar daripada Arafah, ingatlah Allah dengan menunaikan salat maghrib dan salat isya indal masy'aril haram. Maksudnya masy'aril haram di situ adalah di Muzdalifah, sebab kita akan bermabit di Muzdalifah. Di antara Muzdalifah ni, di antara Arafat dan juga Mina, yang berjauhan sekitar 14 km lah daripada Masjid Al-Haram. So jemaah akan bermabit di situ, kebiasaannya sampailah ke waktu subuh ataupun terbitnya matahari pada keesokan hari, kecuali mereka-mereka yang ada keuzuran, mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang berisaukan keselamatan dan kesukaran pada diri mereka boleh bertolak selepas daripada tengah malam. Jadi mereka kena ada masa yang walaupun sebentar di Muzdalifah. Kemudian Allah kata wadhkuruhu kama hadakum. Ingatlah Allah dengan ingatan yang baik, sebutan yang baik, sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kamu, dan sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepada kamu melalui lisan nabinya. Allah pun kata fadhkuruni adhkurkum, ingat aku ingat kamu. Jaga Allah, Allah akan jaga kita. So pentinglah kita untuk nak sibukkan diri kita dengan zikir, dengan istighfar. Dan Nabi bagi tahu sebaik-baik apa yang diucapkan oleh para nabi dan para nabi sebelumnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kurang sihat sikit. Thumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Kemudian pergilah keluar daripada Arafah, daripada tempat yang kamu telah berwukuf, dan manusia semua berwukuf di situ, dan janganlah seperti mana orang Quraisy dulu pada hari Arafah. Orang Quraisy ni dia berdiri dekat Muzdalifah. Thumma kemudian di sini bukan maksud dia untuk menunjukkan turutan dan dalam hadis Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW kata kanat Quraisy wa man dana ad-dinaha yaqifuna bil Muzdalifah. Orang Quraisy ni berwukuf di Muzdalifah dan mereka namakan ianya sebagai humus, dan orang Arab semuanya yang lain berwukuf di Arafah. Dan bila mana datangnya Islam, maka Allah perintahkan kepada Nabi ayati Arafat, untuk datang ke Arafah, thumma yaqifa biha, kemudian berwukuf di sana, kemudian keluar daripadanya, thumma yufidha minha, falidzalika qaulu ta'ala thumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Kan istighfarlah kepada Allah, banyak-banyakkan istighfar tuan-tuan dan puan. Ini antara zikir yang terbaik kan. Kalau orang tanya mana lebih baik, kita bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir ke, lebih baik daripada kita beristighfar atau beristighfar itu lebih baik. Dia berlihat kepada keadaan seorang, jangan kita tinggalkan salah satu. Ni zikir ni pendek, kita boleh buat dua-dua. Tapi jika kita merasakan kita ni banyak dosa, jika kita ada kesempitan, jika kita inginkan rezeki, maka kita boleh lebihkan istighfar kan. Tapi kita juga jangan tinggalkan zikir-zikir yang lain, sebab istighfar ni dia insya-Allah fadilat dia antaranya memadamkan dosa-dosa kita. Dan berzikir kepada Allah juga satu amalan yang baik, kita ingat kepada Allah. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bila mana kamu dah selesai daripada amalan haji, manasikul hajj, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, kan, serulah Allah, ingatlah Allah sebagaimana anak-anak kecil yang dia akan memanggil ibu dan ayahnya, ataupun mereka ingin menepik dengan mak dan ayahnya. So kita ni kena cuba untuk nak menepik dengan Allah Azza wa Jal dan berterusan, kan? Dan ataupun maksud dia juga kama kuntum tadhkuruna aba'akum, sebagaimana kamu mengingati ibu dan ayah kamu ketika musim haji. Kan dulu orang-orang Arab Quraisy ni, mereka ni berbangga dengan nasab-nasab mereka. Jadi
dia akan selalu sebut-sebut, dia akan ingat-ingat. So Allah kata you must sibukkan diri dengan mengingati Allah, menyebut Allah lebih daripada kamu menyebut nasab keturunan kamu. Malah lebih, au asyadda zikra, malah lebih lagi ingat tentang perkara tersebut, sebab Allah Subhanahu Wa Taala lah yang berhak untuk diingati, dipuji, disucikan. Yang penting kita kena memperbanyakkan zikir kepada Allah. Kemudian selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, janganlah bila kita doa kepada Allah ni kita minta untuk manfaat dunia semata-mata. Orang jahiliah dulu bila doa pada Allah dia minta manfaat dunia semata-mata. Ya Allah, aku nak kaya itu je. Tak salah kita nak meminta, tapi jangan lupa untuk kita meminta tentang bahagian kita dekat akhirat. Sebab kejayaan yang sebenar adalah bila mana kita selamat di akhirat. Allah kata dalam Quran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang selamat daripada api neraka ni dialah yang berjaya. So penting untuk kita minta, Allahumma qini min adzabil nar. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kan itu kita jangan lupa minta kepada Allah. Dalam pada masa yang sama kita boleh minta manfaat duniawi yang kita nak minta. Tuan-tuan perempuan sahabat semua mesti tahu fadilat bila mana kita minum air zam-zam. Nabi SAW kata al-ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam ini berdasarkan kepada niat peminum dia. So ada tak kita bila kita minum air zam-zam, kita menghadap ke kiblat, apa yang kita pohon? Ya? Ramai juga yang mungkin dia memohon tentang keduniaan. Tapi kalau kita tengok, subhanallah, tengok apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar masa dia minum air zam-zam, masa dia muda, dia minta kepada Allah supaya Allah bagi dia kelebihan ataupun dia mengatasi kelebihan Al-Imam Al-Zahabi rahmatullahi alaih yang meninggal tahun 748 Hijrah. Ulama sebelum dia. Ibnu Hajar meninggal tahun 852 Hijrah. Dia minta. Dan Allah makbulkan. Allah makbulkan sampai lebih kurang 20 tahun kemudian dia datang, dia minum air zam-zam, dia kata, ya Allah, aku nak lebih pula daripada Imam Al-Zahabi dulu, seperti Imam Al-Zahabi. Tapi yang paling amazing bila saya dengar Abdullah bin Mubarak. Ingat nama ni, Abdullah bin Mubarak. Dia adalah figura salaf yang saya paling tabik sekali, yang paling saya idolize selepas para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat seorang tabi'in yang mana dia sudah dilupakan. Tapi kalau baca kisah dia, subhanallah, kisah Abdullah bin Mubarak adalah inspirasi, adalah motivasi, adalah idola kepada kita semua. Saya tak pernah baca kisah yang lebih harum daripada kisah Abdullah bin Mubarak. Saya tak nak cerita banyak-banyak, nanti ada masa kita akan cerita, dan insyaAllah kalau ada ruang saya akan cuba untuk nak menulis tentang Abdullah Mubarak. Semoga kita ni boleh jadi seperti Abdullah Mubarak. Itu antara doa saya juga. Ya Allah, Allahumma ij'alni minal kabnil Mubarak. Ya Allah, jadikanlah aku seperti Abdullah bin Mubarak, al-aghniya al-atqiya. Tapi masih diminum air zam-zam, apa yang dia doa adalah, dia kata, ya Allah, orang lain duk ingat dunia, tapi Abdullah Mubarak dia kata, ya Allah, aku niat ni dengan niat, aku minum ini dengan niat untuk digantikan dengan kedahagaanku di akhirat. So dia masa tu pun dia duk ingat akhirat. Kan? Kita duk minta, ya Allah, jadikanlah aku cerdik, jadikanlah aku pandai, jadikanlah aku terang hati dan sebagainya. Abdullah Mubarak dia doa untuk apa yang manfaat pada dekat akhirat. Ya Allah, sekiranya aku dahaga, aku akan dahaga di akhirat, moga air ini digantikan sebagai penghilang kedahagaanku di mahsyar kelak. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Orang yang selalu akan mengingati akhirat dalam apa jua yang dilakukan, walaupun dia adalah seorang tokoh salaf yang sangat super duper dahsyat, yang paling kaya, yang paling dermawan, yang paling serba-serbi lah. Dia kata tokoh yang serba-serbi, hebat. Jarang kehebatan itu dimiliki oleh para ulama salaf yang lain, apatah lagi kita. Kemudian Allah kata, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada antara mereka yang berdoa kepada Allah, rabbana atina, ya Allah, kurniakanlah kami fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan dan di akhirat juga kebaikan.
wa qina adzabannar, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Ini antara doa yang sangat penting tuan-tuan puan. Sebab itulah antara sunnah masa kita bertawaf, kita berada di bucu yang akhir tu, sebelum antara bucu Rukun Yamani dan bucu Hajarul Aswad, kita disunatkan masa kita tawaf tu, pada setiap kali tawaf kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tolong untuk nak menghayati doa ini. Kita minta Allah keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, selamat daripada azab api neraka. Tak ada permintaan yang lebih besar daripada ini. Dan kalau siapa yang ingat apa yang Nabi tak pernah tinggal doa ni pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu pengampunan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta pengampunan, aku minta kesejahteraan, keselamatan untuk agamaku, semoga agamaku terjaga, dan duniaku juga semoga dia terjaga, keluargaku, wa mali, dan juga harta-hartaku. Nabi pun minta dari sudut duniawi, daripada sudut harta juga. Allahumma astur awrati, ya Allah, tutuplah, lindunglah auratku, aibku, lindunglah di dunia ini, lindunglah di akhirat nanti. Jangan manusia ni tahu. Dosa ni kalau boleh, kalau kita buat pun janganlah kita duk canang kat orang, jangan cerita kat orang, jangan bangga kat orang. Dosa kita tu aib peribadi antara kita dengan Allah, sembunyikan semampu kita. Nabi SAW bagi tahu, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umat aku ini berhak untuk dimaafkan, diampunkan oleh Allah, melainkan orang-orang yang mujahir, orang-orang yang menzahirkan dosa dia. Dia suka cerita dosa dia, bangga pula tu, dan dia nak orang tahu. Bukan cerita tu untuk muhasabah, tapi cerita tu adalah lebih kepada negatif perkara. Allahumma astur aurati wa amin rawati, bagilah ketenangan, hilangkanlah ketakutan aku. Wahfadni min baini yadayya, jagalah aku, peliharalah aku daripada belah depan aku. Wa min khalfi, daripada belakangku. Wa an yamini, daripada kananku. Wa an shimali, daripada kiriku. Wa min fawqi, daripada atasku. Wa a'udzu bika an uqtala min tahti, jauhkanlah aku dikhianati daripada bawahku. Maksudnya bawah ni tempat yang mungkin kita tak berapa nampak, sebab dia berada di bawah, terlindung di bawah ni. Jadi kiasan tu dilakukan sebab ada manusia-manusia yang akan berkhianat kepada kita, kita tak sedar. So, kita minta Allah jaga kita. So ini antara doa yang kita kena amalkan pagi dan petang. Ini zikir Nabawi, doa daripada Nabi SAW. Tak ada doa yang lebih afdal daripada doa Nabi kita SAW. Walaupun apa doa pun yang diajar oleh tok guru kita, jika dia tidak ada di dalam sunnah Nabi SAW, dia tak boleh lawan fadilat doa Nabi SAW. Walaupun secara umumnya doa ini boleh kita doa apa sahaja yang kita nak, kan? Tetapi lebih afdal adalah kita beriltizam dengan doa Nabi SAW yang ringkas dan padat. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, kan? Ulaik, orang-orang yang berdoa tadi tu, yang meminta kebaikan di dunia dan di akhirat itu, lahum nasibum mimma kasabu, mereka akan dapat bahagian mereka apa yang mereka minta, kan? InsyaAllah Allah makbulkan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu cepat dia punya hisab dia. Maka perbanyakkanlah amalan kebaikan, bertawajuh kepada Allah dengan doa, meminta kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ni ayat terakhir Allah Subhanahu Wa Taala kata, wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ingatlah Allah pada hari-hari ni lah, kan? Ingat Allah ni masa kita korban, kita baca bismillah masa kita tengah sembelih, masa kita tengah baling jamrah, kita baca bismillah, Allahu akbar, segala zikir, segala amal ibadat. Faman ta'ajjala fi yawmain, siapa yang nak buat nafar awal, dia nak cepat, dia buat 2 hari je pada masa dia stay dekat Mina ni, dia stay sampai hari ke-12 Zulhijjah, fala ithma alaih, jangan kamu blame depa, jangan kamu dok kata apalah kamu ni tak sabar, tak ni tak itulah, kurang pahala. Dia tak berdosa dia buat tu. So ada kadang-kadang asbabnya Allah bagi ruang 2 hari ni. Kita pun dah nampak sekarang penting. Kalau semua orang pada 1 hari memang habis teruk lah. Wa man ta'akhkhar, siapa yang nak stay
stay sampai hari ke-13, hari terakhir, untuk melakukan nafar thani, keluar daripada Mina itu, fala ithma alaih juga, tak ada dosa. Dia boleh pilih yang mana lebih mudah dan baik bagi kamu. Ada orang lebih baik bagi dia yang nafar awal, ada orang lebih baik bagi dia nafar thani. Tapi Allah kata limanittaqa. Siapa yang buat nafar thani tu, Allah kata orang tu lebih sikitlah ketakwaan dia kepada Allah, sebab dia cuba untuk nak sempurnakan amalan haji dia dengan segala cubalah sedaya untuk nak menyempurnakan. So di akhir ayat ni Allah ingatkan kepada kita, ini ayat bila Allah nak tutup ayat tentang haji ni, maka Allah ingatkan takwa. Takwa very important, tuan-tuan perempuan. Dalam amalan sekali apa pun kita lakukan, kalau kita tak ada takwa, rosak amalan tersebut. Kita tak ingat Allah, kita takut Allah, kita takut dosa, kita tak rasa ada benteng penghalang antara kita dengan dosa, maksiat dan juga api neraka. Sebab tu Allah ingatkan lagi di penghujung cerita haji ni, wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Takwalah kepada Allah, kan? Maka Allah SWT akan hisab kamu. Allah tahu apa yang kamu kerjakan, ke mana kamu akan pergi ke mahsyar nanti, dan apa ganjaran kamu, apa itu dan ini. Allah selalu akan sebut takwa. Surah Al-Baqarah pun Allah kata, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Quran ini adalah kitab petunjuk yang tak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. So ingat, puasa pun Allah ingatkan kita takwa, solat berkaitan dengan takwa, haji pun juga berkaitan dengan takwa kita. Baik, tuan-tuan sahabat semua, saya minta maaf banyak. Saya rasa saya perlu akhiri kuliah pada malam ini kerana saya rasa sangat sejuk, demam, dan sekarang ni rasa berat, mata pun nak buka susah. Sorry, minta maaf di atas kekurangan tersebut. Tapi insya-Allah moga-moga, alhamdulillah, kita habis ayat-ayat berkaitan dengan haji, dan next kita akan sambung dengan ayat yang membincangkan fasa seterusnya. Doakan kebaikan bagi saya, dan saya juga mendoakan kebaikan kepada semua para penuntut ilmu pada malam ini. Jazakumullahu khairal jazak kepada penganjur Local Ihsan, kepada media-media yang menyiarkan, Pro Media Tajdid, di IG, di Zoom, di Facebook dan sebagainya. Allah jazakum khairan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua.